Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Para penonton yang dikasihi sekalian, selamat datang ke laman Kecek Taning. Saya, Astora Jabat, akan membawa anda menyelusuri satu perbincangan isu agama yang jarang disentuh, iaitu fiqah itu syirik, seperti dihukum oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitabnya, Kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah, yang termuat dalam jilid ke-6, muka surat 277, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahawa bihadza alladhi tusammunahu al-fiqh wa huwa alladhi sammahu Allah syirkan wa ittikhadhahum arbaban la a'lamu bainal mufassirin fi dhalika ikhtilafan, yang bermaksud dengan apa yang kamu sebut sebagai fiqh itu, ia yang Allah sebut sebagai syirik, dan mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Aku tidak mengetahui ada di antara para penafsir yang berbeza pandangan tentang perkara itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kenyataan ini dalam satu surat yang ditujukan kepada Syekh Abdul Wahab bin Abdullah bin Isa. Dalam surat itu, beliau mendakwa bahawa apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab bin Abdullah bin Isa sebagai fiqh itu sebenarnya adalah syirik. Untuk menghukum syirik begitu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merujuk kepada surah At-Taubah ayat 31, di mana Allah berfirman tentang orang-orang yang mengambil tuhan-tuhan selain daripada Allah. Ayat itu berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, yang bermaksud mereka mengambil orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Jadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan sahaja fiqh yang syirik, tetapi Syekh Abdul Wahab bin Abdullah bin Isa dan semua umat Muslim yang beramal dengan hukum fiqh 4 mazhab dan lain-lain adalah syirik belaka, disebabkan mengambil fuqaha atau ulama fiqh sebagai arbab atau Tuhan. Sebenarnya ayat 31 dalam surah At-Taubah itu diturunkan sebagai menjawab terhadap sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan para pemimpin agama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara tidak tepat mencampak letakkan jawapan Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani itu ke atas orang Muslim. Kenyataan ini menunjukkan betapa kejamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pandangannya terhadap golongan fuqaha atau ulama fiqh sezaman yang tidak sealiran dengan beliau. Bagaimanapun, ia tidak mengejutkan memandangkan beliau juga menganggap kesyirikan orang Muslim pada zaman beliau dulu adalah lebih berat daripada kesyirikan orang Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman jahiliyah. Beliau berkata, "Fa'lam anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli zamanina," yang bermaksud, maka ketahuilah bahawa kesyirikan orang terdahulu adalah lebih ringan dari kesyirikan penduduk zaman kita. Hukuman yang sangat kejam seperti ini menjadi antara punca menyebabkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan aliran Wahabi dikecam dan dikutuk oleh kebanyakan umat Muslim di seluruh dunia. InsyaAllah ada banyak lagi pendedahan yang bakal dilakukan tentang kepincangan pemahaman dan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi tok guru kepada puak Salafi ini. Teruskan bersama saya, Astora Jabat, di laman Kecek Taning untuk mengikuti lebih banyak perbincangan pemikiran Islam secara mendalam, terbuka, berfakta dan bertanggungjawab. Jangan lupa untuk kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Astora Jabat di Bangkok, Thailand.